Okey, so Assalamualaikum dan selamat malam. Okey. Ini hari ni saya tak berapa nak sempat sikit lah, so saya teruskan. Okey. Hari ni saya akan kongsikan bagaimana kita nak tahu sama ada sesuatu berada di kawasan perumahan ataupun di dalam rumah kita ataupun sesuatu sedang mengingkuri kita ataupun dia memang ada ataupun menginap dalam rumah. Okey. Antara ciri-ciri yang akan menyebabkan rumah menjadi salah satu punca ataupun menjadi asbab untuk dia tinggal sekali adalah yang pertama. Yang pertama sekali, tidak pernah solat ataupun membacakan ayat Al-Quran di dalam rumah tersebut. Solat, ayat Quran, sebarang benda-benda yang melibatkan perkataan Allah SWT tu tak pernah disebut di rumah tersebut selama 40 malam berturut-turut. Maka dia akan tinggal sekali. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah tidak pernah tinggal ataupun menggunakan tempat tersebut melebihi 40 malam. Contohnya, saya beli rumah di Kedah tetapi saya tak pernah balik selama 40 malam. Sama maksud dengan yang pertama, iaitu tidak pernah membacakan ataupun melaungkan ataupun seumpama dengannya di kawasan tersebut. Maka dia akan menjadi tempat tinggal dia. Itu yang kedua. Yang kedua juga. Contoh berikutnya, okey, korang ada 9 bilik dalam rumah. Okey, tetapi tidak menggunakan bilik yang salah satu bilik. Contoh korang pakai 8 bilik, yang satu bilik ni tak pernah pakai pun. Selama 40 malam bilik tersebut akan menjadi salah satu punca untuk didiami ataupun untuk mereka menginap di dalam bilik tersebut. Okey, yang ketiga. Antara yang berikutnya, yang ketiga, sering kali melakukan maksiat. Okey, seringkali melakukan maksiat bermaksud di dalam rumah itu tidak pernah solat, tidak pernah untuk membacakan ayat Al-Quran, dan malah semakin banyak semakin banyak melakukan amar makruf nahi mungkar, iaitu melakukan benda-benda yang mungkar. Jadi benda yang seperti maksiat, okey, tak kisahlah korang nak buat apa maksiat pun, as long as ia maksiat. Okey, yang dalam rumah tersebut lah. Okey, yang berikutnya, antara punca ataupun asbab adalah yang keempat adalah jarang-jarang sekali berlaku, iaitu adalah dihantar ataupun menghantar makhluk kepada orang lain ataupun sihir ataupun santau ataupun ilmu hitam. Itu yang keempat. So yang kelima. Okey, yang kelima adalah saka keturunan. Saka keturunan dia akan tinggal sekali. Okey, tak kisah sama ada korang nak ataupun tidak, dia akan tinggal sekali. Dia antara benda yang kelima ni, dia akan sama ada dia akan buat apa sahaja untuk mendapatkan hak dia, untuk menyambung perjanjian dia, untuk dia dapat at least tuan untuk diberi tumbal ataupun korban, untuk dia seringkali untuk digunakan untuk terus menyesatkan. Okey, jadi so yang kelima, antara tanda-tanda ataupun penyebab ataupun asbab punca rumah tersebut didiami ataupun diduduki ataupun menginap oleh jin ataupun syaitan. Okay, itu antara salah satu tanda lah. Yang berikutnya, yang keenam adalah ini saya tak tahu sama ada kepercayaan ataupun tidak. Yang ni saya tak berapa yakin sangat sama ada benda ni adalah mitos ataupun benda ni reality, iaitu tempat tersebut pernah ataupun maksudnya tempat tersebut pernah berlaku kematian secara tragis ataupun bunuh diri ataupun kematian yang berdendam ataupun roh
tersebut tidak tenteram, iaitu kalau apa yang saya faham kait dengan Islam, iaitu seandainya dia bunuh diri maka dia tak boleh macam mana, saya tak berapa arif part tu jadi saya rasa lebih baik korang refer pada ustaz. Apa yang saya faham adalah berkaitan dengan orang yang hutang. Orang yang hutang ni, roh dia ni tergantung di antara langit dan bumi, maka dia akan sentiasa berkeliaran, okey, sehingga hari kiamat tiba. Okey, itu apa yang saya faham yang berkaitan dengan bunuh diri ni. Saya rasa lebih baik ustaz yang jelaskan, sebab saya bukanlah ustaz, saya cuma rakyat marhain biasa saja yang ada sedikit ilmu agama. Okey, saya teruskan, iaitu antara yang berikutnya yang menjadi punca dan juga asbab. Jadi yang berikutnya adalah maksudnya kalau kita pernah untuk berdamping ataupun kita pernah cuba untuk mendalami ilmu sesat, maka dia akan join together, dia akan tinggal sekali, dia akan menjadi sahabat, teman, rakan seperjuangan kita. Jadi maksud saya kat situ lah. Okey, jadi bagaimana kita nak detect? Okey, yang ni yang susah sikit, ataupun untuk banyak teknik bagaimana kita nak detect sesuatu ataupun entiti tersebut berada di kawasan rumah kita ataupun di dalam rumah kita ataupun tidak. Okey, saya kongsikan jalan cerita dahulu. Jalan cerita sebelum saya masuk yang topik yang agak panas ni, bagaimana kita nak detect. Okey, so yang pertama sekali saya nak cerita sikit tentang overall. Okey, biasanya apa yang korang nampak seperti mitos ataupun reality, iaitu yang pertama adalah budak-budak dia boleh nampak ataupun dia boleh saya seorang sahaja perasan atau korang perasan juga? Okey, saya teruskan Patut saya teruskan ke tak sebenarnya? Boleh kot, InsyaAllah. Okey, saya teruskan Okey, bagaimana kita nak tahu? Okey, biasanya kanak-kanak dapat melihat kerana mereka masih lagi deria ke-6 ataupun panca indera yang ke-6 masih lagi belum ditutup, iaitu sixth sense belum ditutup lah, hijab mereka terbuka. Jadi sebelum apa yang saya faham lah, sebelum umur mereka akhir balik, mereka boleh melihat. Okey, sebelum akhir balik, apa yang saya faham lah. Kalau salah tolong betulkan, komen dekat bawah. Okey, seandainya baby sebelum akhir balik, maka mereka boleh melihat apa yang mereka cakap tu adalah benar. Jadi kalau macam budak-budak dia boleh bercakap, dia boleh macam bermain dengan budak bayangan ataupun bayangan mereka sendiri, itu adalah tidak boleh dinafikan. Sebab pernah terjadilah kepada anak buah sendiri yang bercakap dengan seseorang yang mereka kata sendiri itu kawan, tapi tak ada nampak pun kawan tu kan. Okey, itu antaranya yang saya nak kisahkan, iaitu budak-budak kalau menangis, okey, korang dah baca korang dah bagi makan, korang dah dodoikan tapi masih menangis, yang berlanjutan masih menangis, tetapi apabila korang membuka ayat Al-Quran maka senyap, itu bermaksud ada gangguan. Dan mereka nampak budak-budak ni, baby ni nampak. Cuma kita je sama ada nak percaya ataupun tidak. Kadang-kadang mak bapak ni tak percaya apa yang budak-budak cakap, apa budak-budak nampak. Mereka tak percaya sebab budak-budak ni tak boleh cakap. Jadi itu antara menjadi salah satu sebab lah kenapa bila budak-budak dah bagi warning,
mak bapak ni yang masih lagi tak percaya benda-benda macam tu, dia kata mungkin budak-budak ni menangis sebab lapar. Bila dah bagi makan still menangis. Okey, even budak-budak kalau dia nampak benda tu dia tak lalu nak makan pun. Okey, dia tak lalu nak makan pun dia rasa nak menangis dan dia memerlukan perhatian daripada ibu dan ayah. Okey, itu antara tanda-tanda dia lah. Saya nak bagi tahu ciri-ciri yang boleh dilihat. Okey, iaitu tanda-tanda berikut. Yang kedua adalah seperti kita rasa seperti dilihat ataupun rasa seperti macam ada orang memerhatikan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tiba-tiba ada bau wangi ataupun bau yang busuk. Itu antara tanda-tanda, maksudnya dalam rumah kita tu ada benda lain lah. Antara tanda-tanda dia lah. Yang tadi awal tadi adalah punca. So yang berikut tanda-tanda dia adalah kita akan rasa seperti macam kita rasa macam seperti dalam rumah tu. Okay, kalau korang tinggal, dia rasa macam ramai. Dia rasa macam kadang-kadang rasa sunyi. Kadang-kadang rasa macam feeling. Saya tak tahu macam nak gambarkan. Saya rasa korang faham maksud dia. Macam contoh, rasa macam tiba-tiba tak ada orang. Tiba-tiba korang rasa macam ramai sangat orang. Kadang-kadang rasa macam seram seorang kan. Itu antara tanda-tanda dia lah. Yang kelima, lepas tu selalu terdengar bunyi pelik, bisikan-bisikan aneh, tiba-tiba benda yang pergerakan tu. Yang keenam lah, pergerakan kerusi, pergerakan barang-barang, lepas tu radio, TV. Okay. So yang berikutnya, yang ketujuh, seperti macam elektrostatik. Elektrostatik tu macam contoh, tiba-tiba elektrik tak ada, tiba-tiba macam lampu berkelip-kelip. Dia berlaku elektrostatik. Elektrostatik tu bermaksud entiti tersebut berada berdekatan. Berada berdekatan maksudnya berdekatan lah. Okey. So yang berikutnya adalah seperti merasakan disentuh. Disentuh ni sama ada bahu, ada pun rasa macam ada angin, ada rasa macam disentuh. Jadi tergantung kepada korang lah, korang nak percaya ataupun tidak. Okey, faham? Okey, so yang berikutnya tanda-tanda iaitu seperti macam rumah tu ada orang, korang selalu bangun pukul 3 ataupun 4 pagi, terbangun tiba-tiba, lepas tu rasa macam pelik macam tu lah. Dia macam, saya ada nama benda tu, terms dia macam terbangun pagi, lepas tu korang rasa macam takut. Dia jadi macam tak tahu, saya tak boleh nak gambarkan. Okey, yang berikutnya, yang terakhir, antara tanda-tanda rumah tu ada benda lain adalah seperti korang rasa ataupun sering kali terhempap. Jadi pernah dibicarakan, dibualkan, pernah dibincangkan isu ini, iaitu berkaitan dia hempap ni ada dua punca. Yang pertama, iaitu disebabkan oleh apabila kita tidur dalam keadaan melentang, iaitu melentang dalam berbentuk Kristian. Okey, pendapat pertama iaitu kita muscle lah, iaitu otot dalam keadaan yang relax. Bila keadaan relax, bila kita nak move tak boleh nak gerak. Okey, yang kedua adalah disebabkan oleh yang kedua entiti tersebut memang berada di atas badan kita. Okey, bagaimana kita nak detect sama ada benda tu entiti ataupun muscle cramp? Macam kita nak detect, kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi, maksudnya kita baca ayat kursi daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sehingga hujung sekali. Seandainya anda tak boleh menghabiskan ayat hujung, wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'udduhu hizzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kalau anda tak boleh menghabiskan ayat kursi, bermakna itu adalah entiti. Apa yang saya faham dan apa yang saya pernah alami, saya pernah cuba dan menjadi. Kalau boleh habiskan, bermaksud itu muscle cramp.
Tak payah nak risau, tak payah nak rasa apa-apa. Itu adalah muscle cramp. Saya pernah terjadi muscle cramp, rasa terhempak. Pada masa tu saya pun bacalah ayat kursi. Jadi boleh habiskan, tak ada masalah. Sebab masa tu kalau siapa Fodos yang pergi gym, siapa yang bersukan, siapa yang jogging, siapa yang buat aktiviti-aktiviti seperti macam Zumba, selepas tu korang rehat, korang akan terlentang betul. Bila korang terlentang, korang rasa macam terhempak di siang hari. Okey, jadi itu bermaksud adakah itu adalah entiti ataupun muscle cramp. Muscle cramp itu adalah muscle cramp. Korang boleh cuba baca ayat kursi. Kalau boleh habiskan, itu bermaksud muscle cramp. Kalau tak boleh habiskan, maka korang kena cuba habiskan. Dia akan pergi. InsyaAllah dia akan pergi. Cuba habiskan. Habiskan bacaan tu. Habiskan. Okay? Walaupun tersekat-sekat, habiskan bacaan tu. Dia akan cuba menghalang sehingga korang habiskan. Iaitu membezakan kuasa di antara langit dan bumi. Iaitu kuasa Allah SWT. Okay? So apa yang saya faham lah, saya bukanlah ustaz, cuma saya ada sedikit ilmu, iaitu bagaimana sebab family saya pun kena santau kan. Jadi saya pun nak ada precaution ataupun prevention ataupun berjaga-jaga, awareness tentang benda-benda macam ni. So saya kena tahulah sikit-sikit untuk saya berjaga-jaga. Okay? Faham lah? Korang kena faham. Okay? So bagaimana kita nak detect? Okay, cara yang pertama, bagaimana kita nak detect? Okay, yang pertama, bagaimana kita nak detect energy ataupun negativity ataupun aura negatif. Bagaimana kita nak detect? Iaitu meletakkan air dalam satu gelas. Okay, letak air. Okay, ambil gelas tu pastikan lut sinar supaya korang boleh nampak perubahan. Okay, kalau tak lut sinar tu tak boleh nampak. So macam ni korang tuang air. Air tu mesti sama tinggi dengan garam. Tuang air. Kalau garam tinggi ni, air pun tinggi tu juga. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Faham? Maksudnya kalau garam tu tinggi tu, air pun tinggi tu, korang letak dekat 4 penjuru tempat yang disyaki. Contohnya, kalau korang rasa macam kat ruang tamu tu macam something wrong somewhere, letak baby dekat ruang tamu menangis, letak dekat bilik tak menangis, letak kat bilik menangis, letak kat ruang tamu tak menangis, bermaksud dekat tempat yang menangis. Jadi korang letak dekat 4 penjuru. 4 penjuru bila letak pada 4 penjuru, lepas tu korang niat masa korang letak tu, selawat 3 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat 3 kali. Letak pada 4 penjuru tu dengan niat, ya Allah, tunjukkanlah aku, adakah rumah aku ni ada penghuni lain. Itu pun dah cukup dah. Kalau ada penghuni lain, maka garam tu akan keras. Tak perlu letak cuka. Ada ramai pendapat yang kata garam letak dengan cuka memang akan jadi keras. Awak faham tak maksud saya? Kalau garam letak dengan cuka memang akan keras. Kenapa? Sebab garam tu adalah alkaline, cuka tu adalah asid lemah, maka dia akan jadi crystallized garam, salt. Awak kena faham itu. Akan jadi garam. Garam, sodium bikarbonat, sodium natrium, benda lah, natrium, benda tak saya lupa lah. Saya lupa dah kimia ni. Tapi yang saya faham adalah kalau cuka tu adalah acetic acid. Acid maksudnya acid yang tu adalah family garam. So dia akan membentuk garam dan juga air. Dia akan jadi 2 layer, satu mengeras, satu air tu akan evaporate ataupun tersejat. Awak kena faham itu. Jadi benda tu akan membentuk balik salt. Jadi kalau awak letak garam with water, iaitu H2O, dia akan reduce dia punya reduction number dia ataupun oxidation number dia. Dia tak ada apa-apa, dia tak ada efek apa-apa pun. Dia cuma akan lebih solution ataupun dissolve dalam water because of garam. Dia akan dissolve dalam water because of dia punya hydrogen bond. Hydrogen bond. Saya cerita terlalu kimia sangat dalam cerita hantu, jadi tak menarik pula. Jadi saya nak cerita kat situ. Kalau korang rasa saya punya pandangan tak betul, tu komen kat bawah.
Okey, kalau korang rasa macam letak garam dengan cuka tu betul, korang buat. Okey, tapi bagi saya kalau korang letak garam dengan cuka jadi keras, korang letak kat mana-mana tempat pun korang akan keras juga. Jadi takkanlah takut. Faham tak? Korang letak kat office pun walaupun tak ada apa-apa, korang letak garam dengan cuka memang akan keras. Okey, tak perlu nak buat so creepy, so horror, something like that. So saya rasa macam agak kurang cerdik kat situ. Jadi kalau korang letak benda asid dan garam, maka dia akan jadi salt dan juga water. Okey, apa yang saya faham lah, dia akan jadi asid lemah dan garam lemah dan juga air. Okey, saya teruskan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bagaimana kita nak detect siapa yang hantar. Yang tu lain. Okey, bagaimana kita detect siapa yang hantar? Boleh juga. Okey, yang pertama adalah korang kena baca. Okey, duduk kat ruang tamu. Okey, seperti biasa, duduk kat ruang tamu. Badan contohlah saya bagi contoh saya dan mak saya lah. Badan saya dengan mak saya mesti bertentangan belakang badan. Dan juga muka bertentangan. Maksudnya muka tidak menghadap sesama lain, tetapi badan menghadap sesatu sama lain. Faham? Maksudnya macam ni, muka mak saya, muka saya. So badan bertembung, belakang badan bertembung dengan belakang badan. Jadi duduk dekat tempat terbuka, tak kisah kat mana-mana, tapi kena ready. Bila korang membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, maka orang tertentu ataupun entiti tertentu ataupun sesuatu tertentu, orang-orang yang membuat pada anda, dia akan muncul dan tunjuk muka. Awak kena faham itu. Awak kena niat, ya Allah, aku nak tengok siapa yang buat santal kat aku. Aku niat nak tahu siapa yang buat family aku, sihir aku, dark magic ke apa whatsoever. Korang boleh tahu siapa yang bagi aku macam-macam pelik-pelik ni. Korang boleh tahu siapa, isteri sendiri ke, office mate ke, ataupun rakan sekerja sama, member baik ke, ataupun jiran tetangga ke, ataupun adik-beradik sendiri ke. Korang boleh tahu kat situ. Okay, bila korang dah tahu, korang kena diam, tak boleh cerita. Sebab tu ustaz pun tak cerita pada siapa-siapa, sebab ia membuka aib. Awak kena faham itu. Tahu? Jadi faham So yang kedua, cara yang ketiga nak detect benda tu, ada yang memakai dengan cara kemenyan. Kemenyan ni dia memanggil benda tu. Okey, dengan syarat macam ni. Kalau korang nak pakai kemenyan, boleh. Pakai kemenyan ni, kemenyan lah macam tu. Korang asah batu kemenyan ni, iaitu bakar dia, letak atas bara ke apa ke, dia akan keluar asap, right? Okey, tapi dengan cara kemenyan ni, dia adalah dengan cara memanggil benda tu. Saya tak galakkan sebenarnya cara ni. Ada banyak cara nak panggil benda ni ataupun nak melihat benda ni, boleh. Tapi saya tak recommend cara ni. Cara yang pertama, cara kedua ni agak very selamat sikit. Cara pertama paling selamat, letak garam je. Okey, cara yang ketiga ni agak menakutkan sikit lah. Agak creepy sikit sebab korang memanggil dia, dan dalam masa sama dengan syarat korang kena tutup kipas, tutup tingkap, tak boleh ada angin langsung. Masa tu kemenyan ni korang asapkan, korang boleh nampak pergerakan asap tu ke mana. Faham? Korang asap, kalau dia pergi ke kiri, itulah dia akan stop itu, sebab itu adalah makanan dia. Makanan jin dan juga syaitan adalah asap. Bila korang asap tu akan berdiri dan stop kat situ. Memang agak creepy. Faham? Dia akan berdiri sebelah awak. Awak boleh cuba. Kalau awak rasa okey, saya rasa kurang sikit, saya tak recommendkan benda tu lah. Yang ketiga. So cara yang keempat, tutup tingkap, tutup kipas, tutup lampu. Cara keempat lagi menakutkan, tetapi kena ada adik-beradik dalam kalangan korang, kena duduk dalam bulatan. Okey, dalam lebih kurang dalam jarak 2 meter daripada lilin. Letak lilin kat tengah-tengah. Okey, buat bulatan. Okey, kalau 4 orang buat 4 lah, segi 4 lah. Okey, buat segi 4. Kalau 3 orang buat segi 3. Kalau 2 orang bertentangan 2 orang tapi jarak dalam 2 meter. Okey, kipas tutup, lampu kena tutup, hanya biarkan lilin sahaja. Okey, biarkan lilin kat tengah tu. Okey, biarkan lilin kat tengah-tengah rumah. Okey, ataupun tak kisah korang ikut korang nak buat tengah-tengah rumah boleh, tengah-tengah ruang tamu boleh, tengah-tengah bilik boleh, tak kisah. Kalau korang nak cuba pun boleh. Saya malas lah. Okey, saya malas sebab saya pernah try sekali. Okey, saya pernah try sekali, memang muncul lah sekali lah. Itu saya first and saya tak buat lah. Okey, jadi pada waktu tu korang kena
lilin tu biarkan di tengah-tengah seandainya, okey. Tapi orang pertama dengan orang kedua masing-masing dalam hati kena baca ayat kursi. Baca ayat apa-apa tak kisah. Baca Al-Fatihah pun boleh kalau tak tahu ayat kursi. Baca selawat pun boleh, tak ada masalah. Asalkan dengan niat, Ya Allah, tunjukkanlah aku siapa yang ada dalam rumah ni. Ya Allah, tunjukkanlah aku kehadirannya, ada ataupun tidak dalam rumah ni, kerana aku nak tahu sahaja. Okey, kena niat macam tu. Okey, niat macam tu, baca ayat kursi, doa, insya-Allah Allah akan tunjukkan. Okey, Allah akan tunjukkan sama ada dia nak tunjuk dengan izin Allah, dia tunjuk muka betul ke tak. Faham? Kalau dia tunjuk kelibat sahaja, dia boleh tahu daripada lilin tu. Okey, kalau api lilin tu bergerak ke atas, bermaksud tak ada apa-apa dekat rumah tu. Tapi kalau api lilin macam ni, api lilin macam tu bermaksud ada sesuatu, entiti dalam rumah tu. Awak kena panggil ustaz, awak kena start semayang, awak kena azankan, awak kena buat apa sahaja supaya dia keluar. Mungkin awak dah lama tak tinggal, ataupun mungkin awak dah lama tak solat dalam ruangan tersebut, mungkin tak pernah berkumandang ayat-ayat Quran, mungkin tak pernah mengaji. Saya tak kata awak, okey, saya cuma memberitahu, mengingatkan diri saya sendiri. Itu lilin. Okey, kisah lilin ni saya nak cerita sikit. Saya pernah buat dulu. Saya pernah cuba kali pertama, saya pernah cuba dan saya baca Yasin pada waktu tu. Alhamdulillah, hafal Yasin, saya baca Yasin. Okey, saya baca Yasin. Okey, sambil baca Yasin, saya kata saya nak tahu. Saya macam curious, saya nak tanya. Saya macam, bukan nak mencabar, saya rasa macam, ya ke? Betul tak? Faham tak? Saya kata, ya ke? Okay, so saya dapat ilmu ni daripada seorang hamba Allah. Okay, dia bagi ilmu ni. So, maka saya cuba. Lilin padam. Lilin padam. Saya dah tutup semua kipas, semua lampu. Saya tengah baca Yasin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Pam. Objek tersebut, entiti tersebut dalam keadaan mencangkung, perempuan, rambut panjang, hitam, mata merah, duduk depan saya. Jarak 2 meter, lilin padam, duduk depan saya, warna gelap sangat. Selepas dalam 3 hingga 4 minit, kita punya kornea, kita punya anak mata ni dah boleh adjust. Bila boleh adjust, maka kita boleh tengok benda dalam gelap. Betul? Dalam keadaan dia duduk macam ni, nampaklah. Nampaklah, kita kena teruskan bacaan Yasin. Kalau baca apa-apa surah, kena habiskan. Habiskan. Okay? Itu pengalaman pertama dan yang terakhir lah, mencuba teknik lilin. Cara yang berikutnya, bagaimana kita nak tahu rumah kita ada entiti ataupun dihantar oleh sesuatu. Okey, dihantar oleh seseorang ataupun sesuatu telah memasuki rumah kita. Yang berikutnya adalah kemasukan belalang pelesit. Belalang pelesit tu macam belalang macam biasa, cuma ekornya panjang. Itu belalang tu dia selalu masuk kalau rumah yang kena santau, kena sihir. Itu yang pertama, jenis binatang. Ular warna hitam. Ular tedung yang berbisa warna hitam. Yang ketiga adalah kalajengking. Kalajengking benda yang berbisa yang akan masuk dalam rumah. Biasanya macam tu lah. Biasa yang kebanyakannya 3 benda ni yang selalu masuk ke rumah. Yang lain-lain tu macam tebual, benda tu macam jarang lah. Biasanya 3 benda ni lah. Okay? Kalau pelesit, biasanya separuh kuasa dia akan masuk ke dalam pelesit untuk memantau. Korang faham tak? Memantau ni macam nak survey, nak tengok mangsa dia ni jadi ke tak. Dia akan hantar separuh kuasa dia. Kenapa orang-orang dulu ataupun orang kebanyakan sekarang, dia akan tangkap belalang pelesit, dia akan bakar hujung tu. Sebab itulah tanda-tanda dia nak melemahkan kuasa pelesit ataupun hantu raya tersebut dengan izin Allah. Faham? Dia hantar, lepas tu kita bakar, kuasa separuh dia lemah. Jadi dia tahu, orang ni dah tahu dah pasal kehadiran aku. Itu adalah one of warning yang pertama. Biasanya kalau contoh kita niat nak berubat, dia akan datang hantar warning. Biasanya macam tu. Setiap kali macam contoh family kita orang nak berubat, dia akan hantar warning ataupun dia akan hantar sami siam kepada keluarga ustaz tersebut, tolong jangan kacau family ni.
Jangan berubat dia. Jangan kacau hidup kami. Dia akan bagi warning macam tu. Tolong jangan buat apa-apa. Jangan bantu dia orang. Antara ayat kebiasaan yang ustaz-ustaz selalu cakap kat kita orang lah. Okey, itu yang berikutnya lah kehadiran binatang-binatang pelik di rumah. Yang terakhir saya nak kongsi dengan korang, dah 30 minit dah ni. Yang terakhir adalah macam mana kita nak tahu tanda-tanda benda tu ada dekat rumah. Iaitu korang letak benda gantungan dekat pintu masuk. Pintu masuk tu korang letak kiranya pintu masuk tu letak macam loceng, something like macam gantung macam tu. Yang macam buluh panjang tu, dia macam gantung tu, korang letak benda tu. Kalau benda tu bergerak macam ni, tak ada angin, dia bergerak macam tu, bermaksud adalah sesuatu menghantar, iaitu santau tuju, santau angin. Antara benda-benda macam tu lah dia akan datang dan hantar. Itu antara tanda yang boleh dilihat. Benda tu kalau berbunyi kan korang semua takut nanti. Lebih baik tak payahlah. Korang boleh cuba cara mana-mana cara korang rasa macam okey. Pastikan ada teman. Pastikan ada orang yang dipercayai. Jangan pula buat dengan member lari, kita pun lari berterabur tak ke mana. Faham? Kita bukan niat bertujuan untuk memanggil mereka, tetapi niat untuk kita berubat ataupun kita scanning diri kita dulu, ataupun kita nak tahu diri kita dulu macam mana. Itu sahaja saya rasa. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi tentang sihir dan santau dan juga buatan orang. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi jenis-jenis santau tuju, santau angin, santau katak puru, santau kodok ke, santau apa ke, santau langkah ke, santau banyak lagi santau, banyak jenis. InsyaAllah saya akan kongsikan kepada anda semua. Jumpa lagi. Please like, share dan subscribe. Kalau saya ada buat salah apa-apa, komen dekat bawah. Kalau info saya salah, komen dekat bawah. Kalau korang rasa tak setuju, komen dekat bawah. At least saya tahu apa pandangan anda, apa supaya saya boleh memperbaiki diri saya untuk video-video yang akan datang. InsyaAllah. Saya kongsikan. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa nanti.